warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Zainur Rahayati binti Isa, matrik number 257770. Perbandingan antara negara Brunei Darussalam dan Korea Utara. Pembangunan sesebuah negara dapat ditentukan melalui beberapa faktor utama. Setiap negara mempunyai corak pemerintahannya yang tersendiri. Unsur-unsur perubahan dan perbezaan politik, sosial dan ekonomi bergantung kepada corak pemerintahan sesuatu negara tersebut. Begitu juga dengan negara Brunei dan Korea Utara yang mempunyai latar belakang kehidupan masyarakat yang berbeza. Antara perbezaan yang wujud adalah dari segi politik, sosial dan ekonomi. Penulisan ini adalah bertujuan untuk membuktikan bahawa terdapatnya perbezaan di antara kedua-dua negara ini, iaitu negara Brunei Darussalam dan Korea Utara. Negara Brunei Darussalam. Negara ini berkeluasan sekitar 5.765 km persegi. Negara ini berjiran dengan negara Malaysia, Indonesia dan Singapura. Brunei Darussalam diperintah oleh Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada tahun 1967 hingga sekarang. Negara ini menggunakan prinsip-prinsip dan syariat agama Islam dalam pemerintahannya. Sultan ialah ketua negara dan pemerintah serta merangkap sebagai Perdana Menteri menggunakan sistem pemerintahan mutlak iaitu ditentukan oleh Sultan yang dikenali sebagai monarki absolut. Dewan Parlimen negara ini ditubuhkan pada tahun 2000. Ianya bertujuan bagi menasihati kuasa Sultan. Negara Brunei merupakan sebuah negara yang kaya dengan sumber bumi iaitu sumber minyak dan gas asli. Tahun 2009, Forbes telah menobatkan negara Brunei sebagai negara kelima terkaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Syahidah binti Jalani, nama matriks 258813. Dalam pembincangan kali ini, saya akan menerangkan berkaitan dengan latar belakang Korea Utara termasuk sosioekonomi Korea Utara. Korea Utara dikenali sebagai sebuah negara komunis yang berideologi sosialis di mana rakyat terpaksa hidup dalam keadaan jumuk dan perlu taat kepada pemimpin utama negaranya. Korea asalnya merupakan sebuah negara yang harmoni di bawah pemerintahan dinasti Goryeo dan dinasti Joseon. Namun setelah Jepun menaklukki Korea pada tahun 1910, Maharaja Korea hanya menjadi boneka kepada Jepun. Selepas Jepun kalah pada Perang Dunia Kedua, Amerika Syarikat dan Rusia masing-masing mahu menguasai wilayah Korea. Di bahagian utara Korea ketika itu dipengaruhi oleh kuasa Soviet Union yang beraliran komunis, manakala di bahagian selatan yang dipengaruhi oleh kuasa Amerika Syarikat yang berideologi liberal. Pada tahun 1948, Republik Demokrat Korea Utara (DPRK) terbentuk di bawah pemerintahan Presiden pertamanya iaitu Kim Il-sung yang pro-Soviet Union. Beliau telah membentuk Korea Utara dengan mengagungkan diri dan keluarganya dalam usaha untuk menguatkan bangsa sendiri yang terpisah akibat campur tangan kuasa asing sehingga lahirnya fahaman Jusism. Beliau juga telah menyerapkan ideologi Jusism dalam pemerintahan dan dasar yang dibuat olehnya. Beliau menetapkan ekonomi sosialis sebagai teras ekonomi negara dan ekonomi Korea Utara agak sukar untuk dikaji memandangkan negara ini enggan merendahkan status ekonominya kepada dunia. Korea Utara berdepan tiga isu utama dalam ekonominya iaitu mengalami krisis makanan, krisis tenaga dan kekurangan pertukaran mata wang yang kukuh. Kekurangan makanan berlaku disebabkan kurangnya penghasilan sumber makanan kerana masalah banjir, kurang biji benih, kurang tenaga tanah yang subur dan juga kekurangan racun serangga. Selain itu, Korea Utara juga mengamalkan ekonomi tertutup dan berpusat enggan menanganinya dengan cara mengimport sumber makanan daripada negara luar dalam memastikan rakyat yang cukup makanan. Dari sektor tenaga pula, masih ramai rakyat yang tidak mendapat bekalan elektrik yang cukup dan isu bekalan elektrik ini juga sebenarnya menjejaskan sektor yang lain. Korea Utara juga dikatakan gagal menarik pelabur luar dan bantuan asing kerana masalah sistem ekonomi negaranya. Impak daripada isu ekonomi ini telah menyebabkan masalah sosial turut berlaku dan terdapat ramai pelarian dan pergelandangan dari Korea Utara. Namun pastinya pemimpin Korea Utara hanya mahu menunjukkan sisi baiknya sahaja. Sistem pentadbiran dan pengurusan negara Brunei dan Korea Utara. Assalamualaikum Doktor. Saya Muhammad Firdaus bin Zainal, nombor matrik 258684. Politik Brunei Darussalam memiliki corak hukuman Islam iaitu pemerintahan monarki absolut yang mana pemerintah Brunei masa itu Awang Alak Utara telah memeluk Islam pada tahun 1371 dengan menukar nama pada Sultan Muhammad. Perubahan dan pengisytiharan perlembagaan bertulis negara Brunei
1959 merupakan asas kepada politik pentadbiran negara tersebut yang meletakkan kuasa eksekutif sepenuhnya kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei. Baginda merupakan sebagai kepala negara dan pemerintah merangkap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Sultan, Baginda boleh melantik sebilangan orang menteri dan timbalan menteri, tetapi pelantikan mereka boleh dimansuh tanpa memberi apa-apa sebab. Dalam politik sering berlaku perebutan kuasa di Brunei. Mengikut pemerintahan monarki absolut adalah setiap parti politik diperbentukkan akan dicantas dengan cepat dan dibekukan di bawah undang-undang komunitas dan pemimpinnya ditangkap dengan dasar undang-undang darurat. Dari segi sosial, budaya sosial Brunei seakan sama dengan budaya Melayu di Semenanjung Malaysia. Budaya ini berasal dari dunia Melayu lama dan dikenali sebagai tamadun Melayu. Walaupun budaya Brunei ini dipengaruhi oleh Hindu, Islam, Animist dan Barat, tetapi pengaruh Islam lebih kuat kerana tanam dalam budaya Brunei sehingga menjadi cara hidup dan ideologi dan falsafah. Terdapat masalah yang berlaku. Menurut Muhammad Khairul Malik menyatakan bahawa sistem monarki ini lebih kepada pemerintahan tirani, iaitu tidak peduli kepada rakyat serta menimbulkan pelbagai problem dalam kepentingan negara. Ini kerana rakyat Brunei diatur dengan tegas dan media dikontrol dan hak kebebasan bersuara tidak dapat dilihat dari segi bersosial, yang mana kerajaan Brunei sentiasa memantau dengan ketat. Dari segi ekonomi, Brunei Darussalam merupakan negara yang kaya, iaitu tertumpu pada sektor minyak dan gas. Brunei menggunakan mata wang dolar. Selain itu, Brunei juga berusaha untuk mempelbagaikan sumber ekonominya melalui meningkatkan perdagangan dan perindustrian. Dalam bagaimanapun, permasalahan dari segi ekonomi tetap ada. Ia boleh menimbulkan keraguan dan kemungkinan kekayaan dibahagi kepada kaum kerabatnya sahaja dan rakyat tidak mampu menyuarakan idea untuk bersama-sama membangunkan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Norman Lisa Ashikin Jahia, nombor metrik 258785. Hari ini akan membentangkan berkenaan sistem pentadbiran dan pengurusan di Korea Utara dari segi politik, ekonomi dan sosialnya. Okey, Korea Utara merupakan sebuah negara yang mengamalkan Juche, iaitu percaya dan bergantung kekuatan sendiri. Oleh itu, politik di Korea Utara mengamalkan politik secara satu parti, iaitu Parti Buruh Korea. 5 tahun sekali pilihan raya akan diadakan dan rakyat akan keluar mengundi. Namun hanya calon tunggal satu-satunya atas kertas undi. Oleh itu rakyat tak ada pilihan dan tak berhak memilih pemimpin mereka dan menerima calon yang dipilih dengan terbuka. Jadi pilihan raya ini tidak kompetitif lah untuk diadakan dan parti yang dipilih berkuasa secara berpusat dan bertanggungjawab dalam legislatif, administratif, yudikatif di negara Korea Utara. Yang kedua adalah ekonomi. Oleh kerana Korea Utara mengamalkan cara sosialis, oleh itu ekonomi yang dijalankan adalah secara berpusat dan tertutuplah, dan mereka mengamalkan sistem ekonomi dasar pengasingan yang membawa maksud segala aktiviti perdagangan bebas adalah terbatas dan Korea Utara juga elakkan kebergantungan hubungan bersama dengan negara-negara luar. Oleh itu pemimpin mempunyai kuasa yang dominan dan mengarahkan sumber tenaga kerja masyarakatnya. Harus aku dah patuh dah arahan perintah yang ditentukan oleh pemimpin ini dan memastikan ekonomi negara dapat tercapai dengan baik. Yang seterusnya adalah sosial. Masyarakat di Korea Utara terbahagi pada 3 kelas sosial. Golongan pertama, golongan bangsawan dan atasan. Golongan kedua adalah golongan wira perang dan golongan ketiga adalah rakyat biasa ataupun kumpulan rakyat yang tak setia berpihak pada tentera Jepun sebelum ini sewaktu perang kedua, atau ahli-ahli keluarga mereka yang mengkhianatlah telah lari keluar dan meninggalkan negara Korea. Dan rakyat-rakyat golongan ketiga ini mereka diarahkan bekerja di bahagian sektor perlombongan dan
pertanian. Utara juga sistem sosialnya mereka tidak ada hak untuk bersuara dan mengikut saja politik ekonomi dan sosial yang telah ditetapkan ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Subihi bin Cik Pa, nombor matrik 258656. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan bagi negara Brunei dari sudut politik, sosial dan juga ekonomi. Okey, bagi negara Brunei ni sistem politik dia ataupun sistem pemerintahan dia adalah bersifat monarki, berlandaskan hukum agama Islam dengan sultan sebagai ketua negara dan pemerintah serta merangkap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa orang menteri. Falsafah politik Brunei menerapkan ideologi Islam beraja yang terdiri daripada dua dasar, iaitu Islam sebagai guiding principle dan Islam sebagai form of fortification. Selain itu juga dia menanamkan nilai-nilai keislaman di dalam konteks kenegaraan dia. Okay, dari sudut sosial, kemakmuran rakyat Brunei dapat dilihat walaupun mempunyai pelbagai kaum. Selain daripada Islam, agama Islam, Brunei juga dipengaruhi oleh agama Hindu, animisme dan juga Kristian. Selain itu, undang-undang negara Brunei ni juga agak ketat, iaitu media dikawal dan undang-undang darurat diperbaharui setiap 2 tahun. Pada sudut ekonomi, seperti yang kita sedia maklum, negara Brunei ni antara negara yang terkaya di dunia dengan kekayaan sumber bumi dia, iaitu gas asli dan juga minyak mentah. Selain itu, negara Brunei ni dia menggunakan dolar sebagai mata wang dia, berbanding dengan Korea Utara yang menggunakan won. Nilai dolar ni lebih tinggi dan lebih kukuh berbanding nilai mata wang negara Korea. Assalamualaikum Doktor, nama saya Muhammad Afzal Nizam bin Ramli, nombor matrik 259718. Perbandingan di antara negara Brunei Darussalam dan Korea Utara. Dari sudut politik, Korea Utara merupakan sebuah negara yang jelas, iaitu percaya dan bergantung kepada kekuatan sendiri, malah turut menggunakan aspek sosialis apabila ia dipimpin oleh Kim Jong-un. Parti yang memerintah Korea Utara iaitu Front Demokratik untuk menyatukan tanah air, iaitu sebuah parti buruh Korea dan dua parti kecil. Parti berkuasa memusatkan ideologi menempati kedudukan tertinggi di dalam negara dengan menguasai badan legislatif, eksekutif dan judisiari. Ianya juga bukan sekadar menguasai 3 badan, malahan memimpin organisasi sosial dan kehidupan rakyat. Cara pengundian juga berbeza kerana kertas undi akan ditanda dengan satu nama calon saja. Dari sudut sosial pula, Korea Utara dianggap sebagai negara yang mencatat hak asasi manusia terburuk kerana melayan rakyatnya dengan kejam. Selain itu juga, Korea Utara membahagikan rakyatnya kepada 3 kelas, tu golongan bangsawan, kedua golongan wira perang dan ketiga golongan rakyat biasa. Peratusan jantina rakyat Korea menunjukkan wanita lebih ramai dari lelaki. Kekurangan bilangan lelaki berkemungkinan disebabkan oleh peperangan. Namun selepas perang Korea berakhir, peratusan ini kembali meningkat. Korea Utara merupakan sebuah negara yang mempunyai beberapa kepercayaan dalam beragama, iaitu tidak beragama, Shamanisme Korea, Kaironisme, agama Buddha dan agama Kristian. Dari sudut ekonomi pula, ialah Korea Utara pula menggunakan sistem pengasingan, iaitu segala aktiviti yang dalam perdagangan bebas adalah terbatas dan bermaksud negara ini mengelak dari bergantung kepada hubungan dengan kerajaan negara lain. Ia mengamalkan ekonomi terancang, ekonominya tidak mempunyai undang-undang dan bergantung kepada insentif asal, iaitu bukan kewangan. Mata wang rasmi Korea Utara adalah won. Ia mempunyai denominasi 100 koin. Persamaan nilai mata wang Korea Utara dengan dolar Amerika ialah 1 KPW, iaitu 0.0011 USD. Nilai ini dilihat ketinggalan sangat jauh dengan dolar Brunei. Korea Utara merupakan negara perindustrian di mana ekonominya dikawal ketat oleh pihak kerajaan, dan Korea Utara telah memperkenalkan sistem pengurusan seperti sistem kerja tank. Dapat disimpulkan bahawa terdapat begitu banyak perbezaan di antara faktor politik, sosial dan ekonomi di antara kedua negara ini.
Pembangunan ekonomi dan sosial sesebuah negara begitu bergantung kepada corak pemerintahan atau politik negara tersebut. Sikap pemimpin yang mengutamakan rakyat juga membuatkan rakyat hidup dengan lebih aman dan tenteram berbanding sikap pemimpin yang kejam menyebabkan rakyat hidup dalam keadaan yang tertekan dan kedaifan.